Didik TV KPM. Dan hari ini kita nak teruskan lagi dengan sukses SPM 2021 pecutan pastinya dalam mata pelajaran sains komputer. Adik-adik kena perhatikan betul-betul. Hari ini kita ada strategi dan tips ada banyak yang dikongsikan oleh cikgu kita untuk adik-adik cemerlang dalam mata pelajaran sains komputer. Ayuh kita saksikan dahulu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini. Profil beliau. Baik, itulah dia, kita dah pun saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Masyitah Abdul Muin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Dah bersedia Cikgu untuk hari ini? InsyaAllah. Okey, dan saya pasti juga murid-murid di rumah bersedia. Tapi sebelum tu Cikgu, Ria ada satu soalan nak ditanyakan ni kepada Cikgu, boleh? Boleh. Okey, kita tahu berbanding mata pelajaran lain yang pertama kali diperkenalkan oleh KSSM, saya difahamkan sains komputer ni sudah diperkenalkan terlebih dahulu, kiranya beberapa tahun lalulah. Betul ke Cikgu? Betul. Dia telah diperkenalkan sejak 5 tahun yang lalu. Okey, berbanding dengan mata pelajaran lain lah yang akan memulakan format baru pada tahun ini. Okey, itulah dia jawapannya sebab ramai yang tertanya sebenarnya. Okey, saya pasti Cikgu Masyitah sudah tidak sabar dan murid-murid di rumah juga sudah bersiap sedia dengan pen, kertas, tulis segala tips dan juga strategi yang akan dikongsikan oleh Cikgu Masyitah. Over to you Cikgu. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. So pada petang ini saya akan berkongsikan sedikit tentang mata pelajaran sains komputer khususnya untuk kertas 1 kod 3770/1. Okey, Ria, saya ingin berkongsikan sedikit maklumat ini mungkin kepada semua, mungkin kepada murid-murid dan juga kepada ibu bapa. Okey, bila peperiksaan untuk mata pelajaran sains komputer ini akan berlaku pada tahun ini? Okey, mata pelajaran sains komputer ini akan berlangsung pada tarikh 9 Mac 2021. Saya minta maaf ada pembetulan sikit tahun. Terlupa tak apa, sebab kita dah lajak ke tahun ini. Okey, pada tarikh 9 Mac 2022 iaitu pada hari Rabu dan masa peperiksaan ialah pada jam 2:30 petang hingga jam 5 petang. Okey, masa ini menunjukkan bahawa murid-murid mempunyai masa 2 jam 30 minit lah untuk menjawab mata pelajaran sains komputer kertas 1. Okey, untuk alat pula, murid-murid dibenarkan untuk membawa masuk kalkulator saintifik ke dalam bilik peperiksaan dan juga ataupun ke dalam dewan peperiksaan. Okey. Satu perkara yang penting Ria dan juga murid-murid semua kena ingat, pada tarikh yang sama iaitu 9 Mac 2021 ialah juga akan murid-murid duduki peperiksaan untuk kertas 1 dan kertas 2 mata pelajaran sejarah. Jadi pada tarikh tersebut, murid ataupun calon yang mengambil mata pelajaran sains komputer mempunyai 3 mata pelajaran yang akan diduduki. Justru saya sangat menggalakkan untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran sains komputer membuat persiapan dan persediaan lebih awal. Okey, so saya ingin jelaskan sedikitlah tentang subjek sains komputer ni. Okey, untuk subjek sains komputer ni dia mempunyai 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey, wajaran markah bagi kertas 1 ialah 70%. Dan kertas 2 ialah 30%. Dan untuk kertas 2, murid-murid telah pun selesai melaksanakan kerja khusus masing-masing, iaitu pentaksirannya pun telah selesai pada Disember yang lalu. Justru murid-murid semua mungkin ada yang telah mengetahui markah masing-masing. Markah yang diperolehi daripada kertas 2.
Kertas 2 ni ialah kertas kerja khusus area yang mereka buat projek ataupun membina sistem. Okey. So, saya ingin kongsikan dengan murid-murid, iaitu sedikit strategi macam mana murid-murid boleh nak mendapat A dalam mata pelajaran ini. Okey, kita lihat pada skrin. Okey, so ini ialah bagaimana untuk murid mendapat A+. Okey, A+ markah ialah daripada 90 hingga 100 markah ya. Okey, so saya bagi sedikit orang kata apa andaian lah, sekiranya murid mendapat markah 29 daripada 30 markah dalam kertas 2. So bagaimana strategi murid nak mendapat A+? Okey, bila dia dah dapat markah 29, so apa yang perlu dia buat? Okey. So ini dia yang perlu strategi murid-murid perlu siapkan, iaitu dalam kertas 1 murid-murid kena bersedia untuk mendapat 88% markah. Okey, 88% markah ni bila kita darabkan dengan 70, dia akan dapat 61 markah. So bila ditambah 61 dan 29, so dapatlah 90 markah. So kalau dapat 90 markah, insya-Allah A+ dalam tangan. Itu strategi untuk murid yang mendapat 29 markah dalam kertas 2. Okey, so dalam kertas 1 ini yang akan murid-murid ambil nanti pada bahagian A, murid-murid mungkin boleh merancang strategi berapa markah yang murid-murid perlu dapat. Contohnya pada bahagian A, murid-murid memasang strategi untuk mendapat 3 markah dan bahagian B bahagian A mendapat 44 markah, bahagian B juga mendapat 44 markah. Okey, ini untuk yang ingin mendapat A+. Okey, so kita lihat seterusnya. Okey, ini pula. Kalau markah kertas 2, murid-murid dapat 25 markah. So, berapa kertas 1 yang murid-murid perlu dapat? So, kertas 1 yang murid-murid perlu dapat ialah 93% markah. Iaitu bila ditukarkan ataupun didarabkan kepada 70, murid-murid akan dapat 65 markah. So, bila ditambah, akan mendapat 90 markah. So, pada bahagian A, murid-murid perlu target untuk mendapat 48 markah dan pada bahagian B untuk mendapat 45 markah. Okey, seterusnya kita tengok. So, ni A+. Untuk mendapat A pula, murid-murid iaitu markah untuk mendapat area iaitu 80 hingga ke 89 markah. So, maksudnya murid-murid boleh rancanglah. Okey, so saya tunjukkan satu, tapi saya tunjukkan A tolak sajalah. A tolak ni kiranya selepas A tolak tu B dah. Jadi kita nak target A saja. So kita tengok A tolak. Untuk A tolak, kalau kertas 2 mendapat 27 markah, kertas 1, okay, murid-murid perlu mendapat 62% sekurang-kurangnya. Okay, iaitu 62% ni datang dari 42 markah bahagian A dan daripada bahagian B bolehlah 20 markah. Tapi mungkin kalau murid-murid pada bahagian B ni boleh meningkatkan lagi markah, so boleh dapat grade yang lebih baiklah. Okay, so ini ialah strategi bagaimana murid-murid boleh merancang berapakah markah ataupun apakah grade yang mungkin murid-murid boleh dapat semasa peperiksaan SPM untuk mata pelajaran sains komputer ini. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Masyita atas perkongsian tadi dan saya pasti murid-murid di rumah juga kena melakukan perancangan okey, awal Cikgu, okey, untuk memastikan kita cemerlang dalam sains komputer. Didik TV KPM